Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali bersama saya, Yoi Kariri Ahmad dalam ruangan Jom Mojo merubah obes jadi obses. Hari ini kita nak sambung topik hari tu pasal tambah nilai puasa IF kita ni. Hari tu dalam yang bab pertama tu saya dah cakap pasal autophagy. Macam mana autophagy ni bila kita buat puasa berkala ni, bila kita makin anjakkan puasa tu, makin banyak kelebihan, faedah yang kita boleh dapat. Jadi autophagy tu salah satu yang sangat baik lah. Yang saya dah cakap hari tu, kita nak dapatkan autophagy ni memang tak ada cara lain, dia kena harus berpuasa. Tapi hari ni saya nak kongsikan lagi satu dia punya kebaikan yang lagi baik. Tapi ini memang untuk kalau autophagy tu dia dalam 16 jam sampai ke 24 jam kita nak dapatkan puasa tu untuk dapatkan autophagy tu. Jadi tapi yang untuk lagi faedah yang lebih baik ni, ini nama dia stem cell reproduction. Dia berbeza dengan autophagy. Autophagy yang mana ialah satu bentuk kita semula dalam badan kita, dia makan balik apa bahan-bahan protein, lebihan-lebihan protein, yang lebihan-lebihan yang dalam free radical tu dimakan. Tapi ini ialah stem cell reproduction. Stem cell reproduction ni ialah satu macam, dia ada sel-sel yang menjadi antibody dalam badan kita ni. Antibody ni yang kita tahulah yang membantu kita mengawal badan kita dah sakit, ada ancaman-ancaman luar. Jadi dia ialah antibody inilah yang kawal badan kita selalu. Kalau kita ada kesakitan kat mana-mana ke, dia yang akan arahkanlah jantung kita untuk pam darah lebih ke situ, untuk buat pembaikan dekat situ. Bila malam kita tidur, kita ada hormon tumbesaran yang saya cakap tu. Ini semua antibody punya kerja lah. Dia akan bersihkan, betulkan badan kita, perbaiki badan kita. Dia lawan penyakit. Antibody ni dia satu-satu kerja dia lawan penyakit lah. Macam kita tahu sekarang coronavirus ni besok kalau diorang ada vaksin tu, sebenarnya diorang akan bagi satu trace penyakit ni, coronavirus tu dalam badan kita supaya dia ambil oleh badan kita, dan antibody kita akan cam virus tu. Dan dia ada cara untuk melawan virus tu, dia akan duduk dalam badan kita, dia akan kenal virus tu untuk dilawan. Itu salah satu fungsi antibody kita lah. Jadi salah satu kebaikan bila kita buat puasa berkala ni, tapi ini untuk orang yang advance lagi lah, yang perlu dia untuk dapatkan stem cell reproduction ni, dia bukan puasa biasa-biasa. Kita kena puasa lebih pada 36 jam. 24 jam ke atas, 36 jam, confirm dia akan dapatkan stem cell ni. Kita dapat stem cell reproduction ni. Stem cell reproduction ni sekarang ni tengah macam dalam kajian yang besar-besaran lah. Dia orang memang tengah betul-betul nak kaji pasal stem cell reproduction ni. Jadi 36 jam ke atas dikatakan kita baru boleh mencapai ke stem cell reproduction. Stem cell ni dia bila di reproduction ni, sebenarnya apa yang dia buat ialah dia akan membantu sel-sel antibody yang kita ada ni dalam sistem antibody kita ni untuk macam di-refreshkan balik. Dia macam dikuatkan balik. Ni sebab ini semua daripada badan kita lah. Apa yang berlaku dalam badan kita ni memang macam-macam benda, kan saya cakap macam-macam benda berlaku dalam badan kita, memang hebat. Dia ada banyak cara dia, termasuklah sistem antibody ni pula, dia pun akan dianjakkan, dia pun dikuatkan lagi bila dia dah macam dia rasa terancam. Puasa ni sebenarnya, saya terang cakap, puasa ni sebenarnya mengancam badan. Sebab badan kita, kan saya cakap dulu, dia cuma tahu nak membesar. Dia tak faham mengecil ni. Jadi dia tak faham kita tak nak makan ni semua, dia tak faham. Dia tak faham kenapa. Dia cuma dah, badan kita ni, antibody ni semua, dia pun dah syak. Ada satu yang tak kena ni kat badan kita ni. Apa yang berlaku sekarang ni? Kenapa tak makan? Kenapa tak ada makanan? Kenapa tak cukup makanan? Itu nanti saya akan pergi bawa. Satu masa kita terpaksa cerita pasal metabolisme, apa yang berlaku bila kita terlampau lama buat diet ke, buat IF ke, aturan makan, kita kawal makanan kita. Badan kita akan bertindak balas. Dia tetap dengan kerja dia, membesar dan jaga badan ni. Dia akan jaga badan kita. Tetap badan kita memang berjaga, sepanjang masa dia jaga. Jadi kita kadang-kadang kita kena macam saya cakap, kita berinteraksi dengan badan kita, kita kena berinteraksi dengan antibody kita, hormon-hormon ni, kena kita. Jadi
Tapi itu lah saya cakap, kita kena sihatkan badan, nak turunkan berat ni, kita faham badan kita ni. Kita faham badan kita ni. Jangan kita harap dia faham kita pun faham dia. Jadi kita faham, dia ada kerja dia buat kerja dia. Kita kena faham dia memang buat kerja dia. Satu masa banyak orang tanya saya pasal kenapa buat macam ni tak turun berat? Kenapa buat macam ni tak turun berat? Saya dah buat macam ni tak turun berat. Saya buat calorie deficit pun tak turun berat. Ada sebab dia, memang ada sebab dia. Dia ada sebab-sebab dia lah. Jadi kita pun, saya pun tak boleh lah kata semuanya saya tahu. Saya cuma apa yang saya tahulah. Jadi saya kongsikan. Jadi balik kepada stem cell reproduction ni, stem cell reproduction ni lepas 36 jam kita berpuasa, dia akan detect macam something yang tak kena lah. Jadi sistem antibody ni pun dia akan menghasilkan sel-sel baru. Termasuk dengan otak kita menghantar isyarat, macam-macam berlaku lah dalam badan kita. Dia rasa something yang tak kena, ada yang tak kena dalam badan kita ni. Jadi dia tetap akan cuba menyelamatkan diri. Dia ada survival instinct dia memang sangat kuat. Badan kita ni, dia nak menyelamatkan diri. Sepanjang masa dia akan menyelamatkan diri. Sama macam bila kita masuk ke zaman zon ketosis. Bila saya cakap pasal zon ketosis tu ialah sama bila kita pergi ke tag ke lemak, sebenarnya badan kita pun dia detect macam something wrong. Kenapa ni tak cukup makanan? Ambil kat lemak. Itu sebenarnya itu yang fungsi dia ni. Hormon-hormon kita, insulin ni punya kerja. Insulin tu dia patutnya turunkan berat, turunkan kadar darah. Jadi gula dalam darah. Jadi ini semua ada tugasan dia orang ni. Jadi sama juga dengan kita punya antibody. Antibody kita yang membantu kita untuk kekal sihat. Dia melawan virus. Sebab kita kecil-kecil kita ada dibagi suntikan. Orang panggil BCG. Kalau orang dulu-dulu dia panggil BCG lah. Kalau kita sekolah dulu dia panggil BCG. Macam tu lah. Jadi apa yang dia bagi pada kita tu ialah satu sistem imunisasi. Ditambah dalam antibody kita supaya dia cam penyakit ni. Jadi badan penyakit ni tak boleh mengancam kita. Pasal badan kita dah ada. Ini balik pada salah satu contoh trace element lah dalam badan kita. Apa yang saya cakap dulu, ada muscle memory ke apa ke, badan kita ni segala bendanya boleh dia ada simpan memori, dia boleh ada simpan memori. Jadi bila macam kita dibagi injection tu, macam kita dibagi satu memori pasal penyakit ni. Apa dia nak buat? Dia dah bagi satu penyakit tu dalam badan kita, kita akan lawan dia. Jadi antibody kita ni bekerja 24 jam lah. Jadi untuk kita freshkan dia, untuk bagi dia satu suntikan baru, bagi dia satu macam dia nak kena semarak lagi, dia nak kena kuat lagi. Jadi kita puasa lebih lama, 36 jam ke atas. Lepas 36 jam kita kena dapat ni dalam 36 jam ke 72 jam berpuasa. Ini yang saya cakap level advance lah. Tapi sepatutnya tak lah, bukan. Tapi dia boleh terpulang. Saya selalu cadang kalau orang nak buat puasa panjang-panjang ni, buat puasa basah, jangan buat puasa kering. Tapi kalau betul-betul rasa hebat, buatlah, tak ada masalah. Kadang-kadang orang tu dia buat puasa kering tu berapa lama dia boleh buat. Terpulang kalau dia dah plan nak buat puasa 72 jam 3 hari banyak orang buat. Wife saya selalu buat, saya pun sendiri buat setiap 3 bulan sekali. Tapi saya tak buat selalu, saya buat 3 bulan sekali. Wife saya dia selalu buat. Tapi ada sebab-sebab dia lah. Ada sebab-sebab tertentu lah. Jadi salah satu sebab yang terbaik ialah untuk detox. Jadi untuk 72 jam ni, bila kita sampai ke 72 jam ni, bagi saya kalau siapa nak cuba-cuba buat, dia nak buat puasa kering kata. Buat puasa kering, buatlah puasa kering. Seberapa lama dia boleh tahan. Tapi dia target sampai 72 jam. Jadi dia boleh buat puasa, dia dah tak perlulah nak sampai 72 jam tu nak puasa kering. Kalau dia 24 jam dia dah rasa tak nak puasa kering, sambung je lah, terus puasa basah, minum sampai 72 jam. Yang penting makanan tak masuk, tak ada kalori, badan kita akan detect dia berpuasa, dia akan buat kerja dia. Mula-mula kita dapat autophagy, lepas 24 jam, 36 jam ke atas kita akan dapat lagi satu kebaikan ni, stem cell reproduction ni. Ini memang satu yang sangat baik bagi saya lah. Ini dia memang betul-betul bantu, terutamanya keradangan, inflammation. Saya pernah cakap pasal keradangan kan, kita ada rasa sengal-sengal apa semua, badan kita selalu ada benda-benda tanda-tanda tak sedap, dia ada macam ruam apa semua. Ini contoh inflammation lah. Salah satu cara untuk perbaiki inflammation ni ialah kita perkuatkan sistem antibody kita dengan berpuasa sampai 36 jam ke 72 jam ni. Ini dia cara nak dapatkan salah satu dia. And lagi satu saya nak cakap lah, ini tak percaya tak percayalah, tapi saya nampak sendirilah.
Kalau orang kata awet muda tu, inilah dia bagi saya. Memang betul lah. Autophagy pun ya. Autophagy boleh clearkan sel-sel, kadang-kadang kulit-kulit sel-sel kering yang mati tu. Tapi yang ini memang kita buat rasa dalaman kita lebih rasa sihat, lebih rasa kuat, otak lebih segar. Saya memang rasa ni. Ini memang saya rasa yang saya nak kongsikan. Tengoklah gambar saya ni. Dulu saya nampak banyak sekarang orang pun cakap nampak muda. Saya percaya ini mungkin salah satu daripada kesan dia lah. Turun berat badan ni, dia banyak kita ada buat puasa-puasa yang macam ini, memang dia bantu. Puasa ni memang banyak kelebihan dia. Jadi kita dapatkan juga. Itu cara dia kita nak sihatkan badan. Kita cakap kita nak sihatkan badan baru turunkan berat. Saya tak risau sangat pasal berat dulu, tapi memang nak turunkan berat. Tapi memang saya betul-betul percaya konsep ni, sihatkan badan, turunkan berat. Saya ikut je konsep ni. Kadang-kadang mungkin ada masa tu walaupun rasa macam berat tu tak turun, saya tak bimbang lah. Sebab saya percaya, saya rasa keadaan saya, badan semakin baik, semakin elok, semakin segar, semakin cergas. Itu bagi saya lebih bermakna lah. Turun berat tu, alhamdulillah. Tapi memang betul, bila lama-lama berat badan tu akan turun. Tapi kita terus belajarlah, fahamlah kaedah-kaedah apa yang boleh kita buat. Macam nanti saya akan ceritalah macam mana apa bezanya main. Ada yang orang suka nak buat kalori deficit kalori ke, nak kira kalori ke, nak buat nak betulkan metabolisme kita balik ke, nak susun balik. Kita kena berbagaikan strategi lain. Jadi itu je lah saya nak kongsi kali ini. Saya harap saya akan dapat nanti kalau ada apa-apa soalan lah pasal benda ni, macam biasa tulis dalam komen tu, dalam ruangan komen tu, saya akan cuba jawabkan lah. Tapi ini memang satu yang saya sukalah nak kongsikan. And kalau rajin-rajin tu, Google juga benda-benda ni. Apa yang saya bagi ni, cuba Googlekan juga. Cuba tengok apa yang saya kongsikan ni, Googlekan, tengok pula, baca pula apa kefahaman tu macam mana, apa benda maksud ni. Sebab saya cuma boleh kongsikan aja. Jadi saya harap dapat bagi manfaat kepada semua orang. Itu saja perkongsian saya. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.